Bismillah. Okay, tengok sekarang dia tengah EV mode. Nampak tu? Bahagian kiri tu, nampak dia ada indikator EV mode. So sekarang dia pakai bateri saja. Memang tengah senyap nak mampus kereta ni. Kereta ni tahun 2015 tau. So bila dia EV mode, dia memang go completely full EV mode weh. Enjin tak ada satu apa pun hidup. Kalau saya tekan kuat sikit, baru enjin hidup. Nampak tu, anak panah ke enjin dan juga ke bateri. Tapi bila saya lepas tayar, lepas minyak, tayar pula, kereta dia akan charge balik bateri. And then bila saya tekan minyak, bateri dia akan pergi ke, maksud dia akan gerakkan kereta balik. Okay, jom sekarang kita review kereta ni. Baik, dekat sana Allah baru orang pula. Tak apa, kita pergi kat sini lah. Kita pergi kat sini lah. Kita reverse. Masuk. Oh tak apa, masuk sini pun boleh. Ya, saya nak cari port ni, nak review kereta. Alright, kat sini. Okey, cun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa bagi salam pula. Selamat datang ke video YouTube channel saya. Video YouTube. Video review hari ni, video review balik. Saya dah lama betul tak review kereta ni, tuan-tuan perempuan. Ya Allah ya Rabbi. Padahal lumrah asal saya ni mereview kereta ni pun macam hujan, nak start hujan balik. Okey, dekat depan saya ni Toyota Camry Hybrid 2.5V. Okey, yang ini kereta tahun 2015. Bermaksud anda masih lagi boleh loan dengan bank selama 7 tahun. Bulanan dia sekitar RM1,000 ke atas lah. Okey, kalau anda nak beli Camry Hybrid ni, bulanan dia sekitar 1,100 macam tu kalau tak silap saya. Berdeposit lah. Kalau anda nak full loan, bulanan dia dah mahal lah, dalam 1,300 nak ke 1,400 macam tu. Tapi boleh full loan. Siapa yang nak full loan, boleh full loan kereta ni. Okey, bersama saya Amir. Jangan pelik baju saya sama dengan video semalam, sebab saya memang rekod 2 video pada hari yang sama. Sebab saya nak cepat sikit jalan kerja saya. Saya nak melunaskan janji saya pada video semalam yang saya cakap, InsyaAllah akan berderet video review sampai hari Ahad depan. Jadi memang saya payung sebiji-sebiji kereta. InsyaAllah saya cuba review seringkas mungkin. Okey, bila sentuh bab Camry Hybrid ni ramai orang, okey, sebab apa? Orang ramai meloncat sebab perkataan hybrid ni. Tapi ini kereta hybrid yang tak macam hybrid lain. Dia tak macam hybrid lain. Okey, hybrid dia ni dia macam nak kata F30 hybrid pun tak sama juga. Ini memang lain. Ini memang one of a kind punya hybrid. Okey, dia kereta tahun 2015 tapi teknologi dia sumpah macam teknologi kereta baru. Okey, bila dia cakap pasal EV mode ni, okey, dia memang boleh go completely full EV mode. Nampak ni, hybrid synergy drive. Logo dia ada warna biru. Saya dah lama tak buat video review, saya pun lupa. Selalu saya start dengan bahagian exterior dulu kan. Tapi saya malah nak komen banyak exterior dia, sebab exterior dia lebih kurang sama saja dengan Camry petrol biasa 2.5V yang biasa. Okey, cuma beza dia mungkin dekat rim kot kalau tak silap. Lepas tu dia punya badging saja lain. Okey, untuk dia punya looks, general looks, saya suka. Dia very sporty. Yang ini dah datang dengan Modelista punya body kit. Nampak? Okey, ini memang dah nampak garang, memang dah nampak sangat-sangat muda. Kalau abah-abah beli pun, tuan-tuan umur 50 ke atas, umur 60 beli pun memang nampak muda lagi. Masuk je rim 18 inci settle. Okey, yang ini tayar pun baru lagi ni, tayar Pirelli. Tak, ni dah kena tukar ni. Dia dah nipis sikit. Tapi boleh pakai lagi. Kalau beli kereta ni boleh pakai lagi. Belakang dia tebal lagi lah. Belakang boleh tolak depan. Datang dengan brake disc 4 tayar. Lepas tu dah siap dengan body kit. Yang ni warna hitam. Nombor plate pun nombor plate J. Okey, orang Johor nak beli kereta ni, datang kedai cepat-cepat, tengok review kereta. Kalau anda berpuas hati, silakan submit loan ataupun beli cash. Kalau anda nak submit loan, dokumen asas IC, lesen, payslip 3 bulan dan juga bank statement selama 3 bulan. InsyaAllah saya akan bantu sebaik mungkin. Okey?
Sekarang kita settle bug exterior lah. Settle bug exterior. Sekejap kita bagi, ada van nak keluar kejap. Lepas tu kita buka balik pintu dia. Okey, sebelum kita masuk part interior tu, saya bagi tahulah part yang kita kena compromise kau-kau. Okey, kereta ni dia ada satu part yang kena compromise kau-kau. Kita pindah depan lah. Okey. Ni saya start engine tau. Tapi tak dengar bunyi enjin kan? Sebab bila dia start enjin, dia akan masuk terus ke EV mode. Nampak? So kita ke depan dulu. Sekejap, aku tak release parking brake. Okay, so sekarang dia pakai bateri je. Tak ada bunyi enjin, tak ada bunyi apa. Saya memang kagum gila babe dengan kereta ni. First time saya bawa kereta ni, saya memang kagum gila. Saya memang jadi jakun lah. Memang jadi batak betul lah. Terus terang saya cakap. Okay, sekarang dia EV mode lah. Lepas tu dia ada button EV mode kat sini. Kejap lagi kita review pula bahagian dalam dia ni. Sekarang kita sambung balik bahagian luar. Okay, saya nak sentuh mengenai satu kompromi untuk kereta ni. Okay, kereta ni untuk siapa? Kereta ni yang pertama dia untuk mungkin selalu yang atas umur 40. Tapi ada juga orang muda yang nak pakai Camry ni. Mungkin anda umur 40 lebih, umur 50, ataupun orang muda yang nak bawa mak ayah. Okay, tetapi untuk anda yang barang tak banyak nak letak dekat belakang. Sebab apa? Sebab ini compromise paling besar dia. Ruang belakang dia ni, dia dah makan untuk letak bateri hybrid. So bateri hybrid dia ada dekat belakang. Dan kereta ni kalau tak silap saya, dia tak ada spare tyre. Oh, ada spare tyre, ada. Oh, spare tyre dia full size lah babe. Spare tyre dia full size dah. Okay, spare tyre dia full size. Dan dia ada spare tyre. So kompromi dia dekat ruang kargo belakang saja. Kalau Camry yang biasa, yang benda ni tak ada kan, dia memang lagi besar lah. Ini saya rasa mungkin dalam 400 liter lebih, tak sampai 500 liter untuk dia punya ruang kargo. Lagi kecil daripada Honda City. Tapi kalau Camry yang biasa, Camry petrol biasa, dia lagi besar. Nak hampir ke 600 liter. Ke 600 liter saya rasa dia punya ruang kargo. Ini compromise paling besar pada kereta ni. Jadi kalau benda ni anda boleh hadap, anda tak kisah, jom kita cerita pasal dia punya apa yang best. Tapi bateri dia dekat belakang bateri dia dekat belakang. Ni bateri dia. Ni bateri kereta. Untuk hybrid saja bateri dekat belakang. Camry lain semua bateri dekat depan. Okey, untuk exterior looks dia saya tak ada apa nak komen. Bagi saya ini adalah orang kata A+ punya design. Syabas Toyota untuk tahun 2015. Okey, kereta ni already look very very sporty. Dengan dia punya line biru hybrid ni, dia nampak one of a kind lah. Dia tak macam Camry yang lain. Hujan dah mula turun tapi kita buat bodoh saja. Okey, sekarang saya nak cerita mengenai bukaan pintu macam biasa. InsyaAllah saya review sebaik mungkin. Bukaan pintu sangat-sangat cemerlang, hampir 90 darjah. Untuk yang berkerusi roda, untuk warga emas, saya rasa dia punya practicality sangat-sangat spot on, sangat-sangat terbaik. Dia punya seat tak terlalu rendah, nak masuk mudah, nak keluar pun mudah. Okey. Untuk warga emas, orang tua, dia punya seat ni tak terlampau rendah. Tak macam Honda Civic Ketam ke apa, tak. Dia sangat-sangat sesuai untuk warga emas. Dan dekat bahagian belakang, dia ada sunshade. Bahagian kanan dan juga bahagian kiri sana. Okey, dekat bahagian belakang ni pun dia dah ada sunshade saya pasangkan. Okey, belah sana pun kita pasangkan. Okey, untuk bukaan pintu cemerlang. Dia punya kekurangan paling besar tadi saya dah tunjukkan dekat bahagian belakang sekali. Okey, sekarang kita cerita mengenai dia punya door trim. Okey, door trim dia. Dia ada kemasan kayu dekat sini. Ni bukan original wood, tapi untuk kereta yang harga macam ni dah nampak mewah. Tak ada masalah. Dia ada leather dekat bahagian sini, leather juga dekat bahagian sini. Dekat sini semua sentuhan keras lah. Semua keras, hard plastik untuk practicality. Door bin, anda boleh letak 2 cup holder dekat sini, 2 botol. Okey, sangat-sangat praktikal. Lepas tu dekat seat belakang dia ni ada armrest. Okey, ini semua original leather Ini semua original leather. Ini bukan original wood. Sama juga kemasan dia macam dekat door trim. Okey, untuk keselesaan duduk, tempat duduk belakang ni, bagi saya lah, memang selesa. Memang sangat-sangat selesa. Kalau abah, mak, pakcik, makcik, atuk, nenek, dia memang suka duduk belakang ni. Tak ada masalah.
Armrest ni boleh keluarkan. Sekejap, dah buka wide angle ke ni? Okey, dah buka wide angle. Okey. Letak tangan sini. Headrest belakang boleh adjust. Okey. Lepas tu ada sunshade lagi belakang ni. Sunshade lagi dekat tepi sana. Lampu betul-betul atas ni je. Okey. Sorry. Lampu betul-betul atas ni saja. Okey. Bahagian bumbung ni pun semua kemas lagi. Cuma kereta ni dia ada defect sikit. Ni. Ini saja. Ini kita tak gantilah Ini kalau siapa yang nak beli, anda kena ganti sendirilah. Kalau nak ganti original ni mahal lah. Biasalah kereta second. Tapi ini saja setakat ni yang saya nampak defect dia. Lain tak ada. Door trim semua masih kemas, masih cantik lagi. Cuma ada bahagian cala-cala dekat sini saja. Tapi ini pun kita boleh touch up balik kalau anda nak. Anda nak bagi tahu saja, insya-Allah kita boleh touch upkan balik. Original carpet semua lagi ada dalam kereta ni. Bahagian bawah ni ada lampu Nampak? Ada lampu. Dekat bahagian kaki ada lampu. Ni apa? JBL. Ni dia ada speaker, babe. Nampak JBL. Dia ada speaker bawah seat ke? Otak dia kereta ni. Okey, saya tak tahu Saya tak tahu dia ada speaker bawah seat. Mungkin dia macam dia punya sound system ke apa. Tapi speaker kereta ni memang sedap Lampu ada bawah. Okey. Lepas tu belakang dia ada ISOFIX. Minta maaf berterabur sikit saya review ni sebab dah lama tak review kereta. Okey. Untuk keselamatan, kereta ni datang lengkap dengan airbags. Airbags belakang dia ada curtain airbags penuh daripada depan bawa ke belakang. Lepas tu belakang ada ISOFIX system untuk ibu bapa muda nak letak baby ke ataupun ibu bapa tua yang ada anak kecil, tak ada masalah. Sistem keselamatan memang komplit dalam kereta ni. Utamakan keselamatan anak-anak anda. Dekat sini dia ada knee airbag lah. Ada dia. Ada. Okey, jadi total airbag dia ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3 dekat lutut. Lepas tu ada 4, ada 5 airbag sana, airbag sini. Total ada 7 airbag. Memandangkan hujan pun makin lebat, saya nak masuk dalam kereta. Sebelum saya masuk dalam kereta, door trim belah driver semua normal saja, nampak ni. All auto. Sekali turun, sekali naik, tak payah tekan. Ni ada central lock, ni disable window, yang ni untuk lipat side mirror, adjust side mirror. Nothing fancy. Dekat bahagian tepi ni ada lampu. Nampak? Jom kita tengok dekat bahagian dalam. Okey. Okey, sekarang kereta dah start. Tak dengar bunyi enjin, jangan pelik. Kereta ni tak rosak. Okey, kereta ni tak rosak. Dia ada lampu, babe. Ini kalau waktu malam nampak jelas lah. Okey, dekat bahagian dalam handle tu ada lampu. Dekat bahagian belakang saya tak pasti. Okey, kereta ni datang dengan power seat belah kiri dan juga belah kanan. Bahagian depan driver dan juga passenger sebelah driver power seat. Dan Camry yang special dia ada boss switch. Kereta ni memang orang gunakan untuk bawa bos ataupun bos-bos belikan untuk dia ada driver. Jadi dia boleh kedepankan seat ni okay, ke belakangkan, ke belakangkan ni, ke depankan sini. Interior dia semua lebih kurang saja, tak ada apa yang fancy to shout about pun. Okey, dekat sini dia ada jam. Okey, saya suka position jam dekat sini. Senang, semua orang boleh tengok. Jam dia bukan dekat sini, driver je boleh tengok. Ini semua orang boleh tengok. Bos dekat belakang boleh tengok. Okey. Dia punya assistant driver sini boleh tengok. Semua orang boleh tengok. Tak ada masalah. Saya suka position jam dia ni. Very very practical. Okey, untuk steering design, dia bukan satu design yang sporty dan steering dia agak besar. Steering dia agak besar saya ketinggian 160 cm. Saya ni bukan orang yang besar, saya orang kecil je. Tapi steering dia ni memang rasa besar lah. Memang rasa besar. Tapi saya tak tahulah, mungkin saya je yang rasa besar. Padahal dimension dia sama je macam saya punya Honda City. Saya tak pasti. Tapi saya yakin steering dia ni besar sikit nak compare dengan Honda City. Mungkinlah sebab ini pun segmen D apa semua kan. Okey, kita tengok control button apa yang ada pada steering. Dekat bahagian kiri ni, untuk anda control media button semua dekat sini. Sini boleh mute radio, decrease volume, increase volume. Sini untuk anda toggle dekat sini. Okey, sini back button untuk yang dekat belah sini. Okey, untuk sebelah kanan ini untuk anda punya meter cluster yang dekat tengah tu, nampak? Kalau saya tekan yang sini, nampak dia berubah. Okey. Ni cruise control, ini warning ke apa, ini settings.
Ini energy monitor, nampak tu. Energy monitor tu yang dia tunjuk sekarang. Kereta ni tengah pakai apa? Sekarang dia tengah pakai enjin, dia charge bateri. Nampak? Kalau saya tekan minyak macam dekat awal-awal video tadi, enjin dia akan charge bateri dan dia akan juga menggerakkan kereta. Bila saya lepas minyak, saya braking, kereta akan charge bateri. Tapi bila saya jalan pada speed yang sangat-sangat rendah, bawah 30 km, bawah speed 30 km sejam, dia akan menggunakan kuasa bateri sahaja. Ataupun kalau anda tekan power secara mendadak, tekan minyak secara mendadak, dia akan menggunakan power engine. Untuk power kereta ni horsepower torque dia saya tak payah sebut lah. Okay, saya tak payah sebut. Sebab kereta ni dia punya combine horsepower dengan torque. Okay, horsepower dia kalau tak silap saya, dia lebih rendah daripada 2.5 yang biasa. Tapi torque dia lagi lebih daripada 2.5. Kereta ni rasa ringan nak mampus. Memang rasa ringan gila. Lagi rasa ringan daripada saya punya Honda City. Padahal body dia berat. Okay, padahal body dia berat. Okay, sambung balik dekat sini tadi. Ini untuk anda connect Bluetooth, boleh jawab call, letak call. Yang ni untuk anda back button kat situ tadilah. Okay, yang ni boleh toggle atas. Ni. Okay, ni boleh toggle atas bawah. Okay, macam dalam video short saya yang saya ada upload dekat video YouTube saya. Okay, semalam kereta ni saya running semalam. Waktu saya bawa balik, dia punya simbol pam minyak tu dah nyala. Saya isi minyak RM20 je semalam. Okay, saya Kota Masai sini, balik ke rumah saya, perjalanan dalam 35 minit. Daripada Kota Masai ke Kampung Melayu Majidi lah. Perjalanan balik saya ikut highway Pasir Gudang. Siapa yang tahu, tahulah. Yang tak tahu, pandai-pandai lah korang fikir sendiri. Okay, perjalanan balik saya ikut highway Pasir Gudang semalam. Saya isi minyak RM20 je. Okay, semalam dah nyala Saya isi RM20 kat sini, dekat Kampung Pasir Putih ni. Kemudian saya baliklah ke rumah. Okay, lepas tu pagi tadi saya start enjin, terus datang ke sini balik. Saya tak ada pusing-pusing malam tadi naik kereta ni, tak ada. Okay, kereta ni setiap kali kita start jalan, dia ada one trip fuel consumption macam ni. Pagi tadi, okay, pagi tadi perjalanan datang saya daripada Kampung Melayu Majidi ke Kota Masai, saya ikut jalan Permas. Okay, saya ikut EDL orang panggil. Ikut jalan Permas sana lah. Okay, perjalanan pergi saya daripada sana ke sini dalam 35 minit. Separuh dalam 15 minit macam tu lah, saya ada cruising atas highway yang dekat depan Permas cruising atas highway. Saya rasa tak sampai 15 minit pun. Saya rasa dalam 20 minit saya banyak dalam bandar. Maksud dia saya tempuh traffic light lebih 10 biji traffic light. Saya ada stop and go. Lepas tu jalan Bonggol lah, dalam lah, jalan dalam bandar. Okay, saya dapat one trip punya fuel consumption 17 km per liter. Perjalanan 35 minit. 17 km per liter. Kalau anda tak tahu, saya punya Honda City combine fuel consumption, okay, dalam 17 km per liter. Honda City engine 1.5. Kereta ni 2.5 engine 2.5 liter, 2500cc. Body dia berat. Body dia berapa? 1 tan berapa? Nak dekat 2 tan ke body dia? Body dia berat tau. So dia dapat, pagi tadi saya dapat one trip ni, fuel consumption ni 17 km per liter. Jadi saya macam, ya Allah, jimat gila tu minyak dia. Tapi saya bukan jenis tekan minyak lah. Tapi lah, kalau anda tekan minyak sangat pun, dia boleh turun sampai berapa? Mungkin 13 km per liter. 13 km per liter untuk kereta segmen D, anda tekan minyak. Jimat. Memang jimat. Sebab tu lah, okay, saya rasa ada antara anda, mungkin ada yang pernah naik Camry Hybrid ni, orang buat Grab car. Saya pernah naik 2-3 kali macam tu. Okay, saya tanya driver, kenapa? Kereta mahal-mahal you buat Grab car. Minyak jimat. Minyak jimat. Dah sama level jimat dengan saya punya Honda City. Tapi power dia memang lagi lebih lah. Bukan nak kata power, dia punya level of, orang kata, exclusivity dia tu, okay, kemewahan dia pun lain level, babe. Okay, sekarang kita tengok dekat dia punya meter cluster pula. Untuk hybrid dia berwarna biru macam ni. Okay, belah kanan ni speed, belah kiri
Dia bukan RPM. Dia ada nampak ni, bateri punya ni. Dia kalau dia tengah charging, dia akan meter dia dekat situ lah. Waktu kita bawa eco, dia akan kat situ lah. Kalau kita power mode, kita tekan kau-kau, dia ada kat sini lah. Betul ke aku cakap ni? Aku main bedal lah ni. Terang saya cakap, saya main bedal lah ni. Saya pun tak tahu nak baca macam mana. Tak sempat lagi study benda ni. Okay. Lepas tu kita tukar sini. Sekejap kita tengok toggle balik kat sini. Sekejap ni settings. Ni one trip, apa lagi ada Okay, ini dia punya average current. Ni fuel consumption lah. Ni dia tunjuk fuel consumption. Okay. Lepas tu ke bawah tadi dia ni tunjuk one trip punya fuel consumption. Yang tadi ni, yang ini dia total fuel consumption lepas kita reset. Ini kalau kita reset, dia reset lah. Tapi kalau yang ini, tiap-tiap kali enjin mati, dia akan reset lah. Lepas tu yang bawah ni, ni pun sama juga. After reset 140. Last reset itu hari. Lepas tu sampai sekarang dah berjalan 148 km. Ini untuk speed. Lepas tu ini energy monitor. Kemudian ni bawah tak ada. Okay, lepas tu sini apa? Ni tak tahu apa. Yang ini cruise control. Kereta ni ada cruise control. Ini untuk warning lah. Ini untuk setting. Push to customize. Apa boleh customize? Language, units, EV, drive info. Kita tengok dekat EV ni ada apa. On off. Okay, biar off je lah. Biar on je lah. Buat apa kita nak off kan. Drive info ni dia ada apa. Okay, ni tak payah. Pop up display apa. Pop up display. Okay gitu. Okay, biar. Apa je ada. Color. Boleh je color. Color apa ni? Ni color apa? Color apa ni? Okay, saya tak tahu ni color apa. Biar je lah sini. Tak tahu color apa. Siapa tahu tolong komen kat bawah. Okay. So itu je lah. Tak ada apa sangat setting dia. Alright. Lepas tu dekat bawah ni ada fuel gauge. Yang bagus dia ada ni. Meter untuk temperature. Syukur Alhamdulillah. Bagus. Okay. Bagus lah. Tak adalah bila dia dah overheat je baru kita tahu. Okay. Untuk steering ni dia boleh adjust secara teleskopik dan juga tilt function. Bermaksud mana nak adjust dia? Sini. Okay. Steering boleh tarik keluar, tolak ke dalam. Nampak ni. Okay. Tarik keluar, tolak ke dalam. Dan boleh atas, bawah. So dia ada tilt function dan juga telescopic function. Very very good design. Okay. Steering grip dia memang nice. Dia punya driving position tak payah cakap lah. Memang nice. Memang selesa nak mampus. Selesa abang-abang, akak-akak. Anda yang pendek ke, anda yang tinggi ke, dia sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Okay. Saya ni 160 cm sahaja. Jadi sekarang saya adjust kepada saya punya driving position. Okay. Ini driving position yang sangat-sangat tip-top untuk saya lah. Okay. Yang paling best dia, bila ada telescopic function ni, kita boleh adjust steering ni. Kita nak bagi dia keluar. Kita pendek, kita tarik dia keluar. Kaki tak payah rapat sangat. Kita biar adjust steering dia just nice. Okay. Just nice dengan kita punya driving position. Okay. Wiper dia ada auto. Headlights pun dia ada auto. Tak ada masalah. Very brilliant. Okay. Lepas tu dia ada kemasan kayu dekat bahagian dashboard sini. Dan juga pada dashboard sana. Dia tak terlampau ekstra sangat. Dia just nice. Kalau anda nak tukar, tak nak bagi kemasan kayu, nak tukar piano black, wrap stiker sendiri je lah. Nak tukar wrap carbon fiber ke, ikut kepada anda. Design dia, okay. Secara ringkas, design dashboard dia bagi saya, dia tak nampak outdated sangat. Dia tak nampak terlampau futuristik sangat. Dia okay. Untuk tahun 2023 ni pun, dia tak nampak design yang klasik. Dia nampak biasa saja. Sebab bila kita masuk Camry ni, kita tak fikir pun design dia. Kita fikir tentang keselesaan. Kereta ni terus terang cakap memang selesa. Okey, dekat bahagian kanan pintu ni apa ada? Dia ada full parking sensor. Yang ini blind spot monitor. Okey, blind spot monitor ni apa? Saya tunjuk. Okey. Ni. Nampak ni? So kalau ada kereta dekat bahagian kanan, kita bagi signal, dia akan keluar lah warning dekat sini. Menyatakan ada kereta mat dekat sebelah kau mat. Okey, dekat bahagian sana pun ada juga. So ini kita biar saja. Ni traction control. Bawah ni ada 3 switch kosong. Yang ni dia punya start stop button. Okay. Lepas tu kita tengok pula dekat bahagian tengah. Ini untuk dia punya radio.
Tapi kejap lagi. Kan yang penting anda kena terus temankan Wawa. Okey, Wawa nak baca Speaker dia memang sedap, babe. lagi yang pasal topik kita pada petang ni, iaitu apa kenangan Speaker dia memang sedap. Baju raya. Speaker dia memang sedap. Sebenarnya kat sini Terus terang cakap. Okey. Tobat cakap. Speaker dia memang sedap. Tapi kita off lah dulu Speaker ni tak payah, radio tak payah dulu lah. Sini adjust temperature. Dia ada dual zone, bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Kalau anda nak menggunakan dual zone, tekan saja dekat sini. Dia dah on. Ini aircon. Ini untuk front, rear. Yang ini untuk in car punya circulation. Ini auto, ikut pada cuaca luar. Ini boleh off. Okay, ni temperature untuk zone sebelah driver, temperature untuk zone sebelah passenger, sebelah driver. Nah, JBL punya speaker, sebab itulah dia sedap. Aku pun baru perasan. Ini saya tak tahu apa. Ini apa? Ini saya tak tahu apa. Siapa tahu, tolong komen dekat bawah. Ini saya tak tahu apa. Ini Nano E, bermaksud aircon dekat dalam ni dia punya udara sudah ditapis. Okey, ini untuk hazard light. Lepas tu apa lagi? Ini eco mode, yang ni EV mode. Bermaksud apa EV mode? Okey. Kalau dia punya bateri tu dah charging, kau dah penuh kan, anda boleh menggunakan EV mode. Anda boleh on dekat sini, dia pakai EV mode sahaja. Tapi selalunya lah, biar dia auto sahaja. Bila dia detect kita pakai secara eco, dia akan activate EV mode sendiri. Bila kita tekan minyak kuat sikit, EV mode dia pun dia akan off. Selalunya owner dia tak tekan ni lah, dia biar auto sahaja. Dan ini button untuk nampak tu. So tekan lagi sekali, dia akan out lah. Okay, dia punya rear view mirror datang dengan auto dim. Maksud kalau ada Myvi ataupun Axia high beam dekat belakang, kau tak payah nak kepak-kepak dah bang. Abang-abang kakak tak payah nak kepak dah, biar dia auto saja. Tak payah usik pun. Okay. So far so good. So far very nice. Dia punya seat memang tak payah cakap apa lah. Seat dia memang, ya Allah ya Rabbi, sedap babe. Sedap. Seat boleh gerak-gerak kan. Seat boleh gerak-gerak. Seat boleh gerak-gerak. Aduh, sedap. Seat dia ke depan sangat, belakang sikit. Seat dia memang sedap lah. Tak payah nak cakap apa lah dengan seat dia. Okay, seat dia memang saya tak ada nak komen apa lah. Seat dia memang orang kata top notch punya barang lah. Design dia pun very orang kata very exclusive, very kaya safe. Okay. Lepas tu dia punya dashboard besar. Okay, untuk info anda, kalau siapa yang berminat, kereta ni datang dengan 1 tahun warranty. Boleh roger saya 011533520113. Dashboard dia ni besar nak mampus babe. Ni, besar besar gila. Memang besar gila. Okay. Tapi highlights kereta ni adalah pada penjimatan minyak dia. Itu je lah yang saya boleh cakap. Dia memang jimat minyak nak mampus. Untuk sebuah kereta segmen D macam ni, yang mewah, minyak dia, jimat dia tu memang ridiculous. Tapi orang kata bukan semua yang indah-indah belaka. Tak adil lah saya nak cakap benda yang best saja. Benda yang tak best, yang pertama tadi saya tunjukkan kargo bahagian belakang. Dia kecil. Benda yang tak best yang kedua. Okay, ini cerita dia. Nak cerita pasal kalau ni tapi kita cerita pasal kalau lah. Cerita pasal kalau ni, kalau bateri dia rosak, lama menangis mat. Bateri dia kalau rosak, okay, bateri hybrid dia ni, kalau sampai masa kena ganti, abang-abang akak-akak memang menangis di tepi bucu katil jiran. Bukan menangis tepi bucu katil sendiri, memang menangis tepi bucu katil jiran. Sebab harga dia, kalau tak silap saya, dalam 8 ke 9 ribu bateri dia, kalau tak silap saya. Tapi kereta ni waktu Toyota keluar baru, waktu owner baru beli, dia datang dengan warranty Toyota selama 8 tahun. Okay, warranty bateri hybrid selama 8 tahun. Warranty bateri hybrid berasingan dengan warranty kereta secara total. Okay, warranty bateri hybrid saja 8 tahun. Jadi kalau siapa yang beli kereta tahun 2017, tahun 2018, yang ni sekarang tahun 2023 kan, kereta ni 2015 kan. So warranty dia habis tahun ni lah. Habis tahun ni tu kalau kata pejam sebelah mata, warranty dah nak habis dah pun. Tapi kalau beli kereta tahun 2017, 18, 19, anda kira lah 8 tahun warranty sampai bila. Okay, warranty berasingan dengan warranty kereta. Cuma andai kata warranty dah tak ada, anda kena tukar bateri hybrid, memang agak menangis RM8,000. Tetapi kalau sekali anda dah tukar RM8,000,
Cuba anda counter balik, okey, RM8,000 tu dengan penjimatan minyak. Kalau sekali kau dah tukar bateri hybrid sebiji, kereta boleh jalan lagi 8 tahun. Kiralah jimat minyak 8 tahun tu berapa? Busuk-busuk nak dekat RM20,000 lah. Confirm. Kalau kereta banyak jalan lah. Kalau kereta tak banyak jalan, buat apa kan? Kalau kereta tak banyak jalan, orang tak beli yang nak jimat minyak macam ni. Orang beli yang nak jimat macam ni sebab kereta nak banyak jalan. Jadi tak logik lah. Okay, tapi tak tentu juga sebenarnya. Sebab ada je yang masuk dekat kita orang ni kan, full service record Toyota. Memang mileage dia rendah, tak sampai 100,000 pun. Kereta tahun 2015-2016. Saya pun tak pastilah. Tapi mungkin dia orang tak nak jalan banyak-banyak, tapi nak yang jimat minyak lah. Kita pun tak tahu taste orang macam mana kan. Tapi secara overall, kereta ni orang kata kalau anda mementingkan penjimatan minyak, yang nak selesa, bawa atas highway tak gegar, tak goyang, memang sedap. Tapi kalau bab driving experience, okay, dia punya driving dynamics dia, handling, ini this is not the best lah. I can still name few models yang bawa lagi sedap daripada ni. Even Accord pun bawa lagi very sporty than Camry. Saya personally, saya prefer Accord than Camry. Tapi untuk keselesaan penumpang belakang dengan driver, keselesaan Camry is better. Tapi kalau driving experience, bagi saya prefer Accord. Atas Accord sikit, Optima. Okay, lagi atas daripada Optima, Mazda 6. Itu yang kereta-kereta yang saya pernah bawa lah. Yang tak pernah bawa, saya pun tak berani nak cakap. Okay, saya rasa sekian review untuk hari ni, insyaAllah. Okay, nanti akan ada berdiri lagi review sampai hari Ahad minggu depan. Okay, anda tengoklah kereta apa yang saya review. Untuk yang belum subscribe, baru first time tengok channel saya, kalau anda suka tengok video-video kereta macam ni, anda rasa nak buat side income sikit, anda boleh roger saya akan ajar cara macam mana. Tapi kalau anda suka tengok video review, tolong tekan button subscribe, tolong like, tolong share. Mungkin anda boleh bantu rakan-rakan ataupun saudara mara yang nak beli kereta. Mungkin anda boleh recommend kepada saya. Recommend saja pun akan dapat commission, jangan risau. Recommend saja pun boleh dapat commission. Tapi kalau anda nak buat kerja macam salesman, nak dapat gaji pun macam salesman, insya-Allah saya akan bantu satu persatu. Saya akan tolong anda. Tak payah buat full time pun. Buat part time saja. Orang kata side hustle, side income. Sekarang nak kata berdasarkan kerja hakiki saja pun tak cukup. Ekonomi tengah gawat sekarang. Okey, jadi boleh roger saya 0115335213. Kita jumpa in the next video, saya review apa pula. Okey, sekian. Assalamualaikum. Bye bye.